isu-isu perkauman dan keagamaan dalam masyarakat maju. Malaysia mempunyai masyarakat yang berbilang kaum dan agama yang pada asasnya hidup dengan penuh harmoni. Kepelbagaian ini sepatutnya menjadi satu keunikan yang diraikan dan menjadi kebanggaan raya kita. Namun, kepelbagaian ini juga menimbulkan berbagai cabaran kepada masyarakat setempat. Kajian ini memainkan peranan yang besar dalam menetapkan garis panduan masyarakat kita pada hari ini, di samping mencari serta memulihkan etika dan peradaban bagi mendokong tanggungjawab sosial yang menjadi tunjang utama bagi mencapai masyarakat yang harmoni di Malaysia. Pendahuluan. Sebagai makhluk yang bernama manusia yang diciptakan oleh Allah SWT dalam bentuk pelbagai kaum, agama dan budaya di muka bumi ini, kita disarankan supaya menyantuni perbezaan tersebut. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, "Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramal mesra antara satu dengan yang lain. Semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih bertakwa di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu." Ayat di atas jelas menjadi satu garis panduan kepada kita umat manusia untuk menyantuni perbezaan tersebut. Bahkan, ia juga sebagai tanda keagungan Allah SWT yang menciptakan makhluk dalam pelbagai bentuk dan rupa. Mengikut Jabatan Perangkaan Negara 2019, komposisi jumlah penduduk di Malaysia adalah seramai 32.7 juta orang. Daripada jumlah tersebut, 29.4 juta orang merupakan warga negara Malaysia, manakala bakinya 3.1 juta merupakan bukan warga negara Malaysia. Kaum Melayu mewakili 69.3% daripada populasi penduduk, iaitu seramai 18.29 juta orang. Selain itu, kira-kira 22.8% daripada penduduk Malaysia ialah kaum Cina, iaitu seramai 6.7 juta orang. 6.9% terdiri daripada kaum India, seramai 2 juta orang. Manakala kaum lain pula mewakili 1%, iaitu seramai 2,940 orang. Walaupun komuniti di Malaysia hidup dalam kepelbagaian agama dan fahaman, ia tetap dapat berkembang pesat dan maju dengan harmoni. Akan tetapi, akhir-akhir ini kita menyaksikan pelbagai isu yang sensitif dibangkitkan kerana perbezaan dalam masyarakat. Situasi ini dilihat ibarat api dalam sekam. Jika dibiarkan, akan semakin parah. Pernyataan masalah. Terdapat beberapa faktor yang berpotensi menimbulkan konflik dan ancaman dalam masyarakat di negara kita. Faktor yang pertama ialah perbezaan unsur kebudayaan. Perbezaan dari segi agama, bahasa dan adat ini sememangnya tidak dapat dihindari kerana setiap kaum mempunyai kebudayaan mereka sendiri yang menjadi identiti mereka. Namun begitu, elemen ini akan menjadi berisiko jika sensitivitinya disentuh dan dipersoalkan. Faktor yang kedua ialah dari segi jurang sosial yang wujud akibat kurangnya interaksi. Faktor ini timbul akibat kekangan penguasaan bahasa yang membataskan interaksi kaum yang berlainan bahasa. Ini wujud bukan sahaja kerana tidak memahami bahasa lain, ia juga boleh menimbulkan salah sangka kerana tidak memahami apa yang diperkatakan. Mereka juga enggan membuka dunia sosial kepada masyarakat lain kerana merasakan identiti bangsa mereka akan tercemar jika memberi ruang kepada kaum lain dalam budaya mereka. Faktor ketiga ialah wujudnya kekeliruan tentang sesuatu isu dalam negara. Ini boleh menimbulkan salah faham jika pihak kerajaan tidak mengambil tindakan segera untuk meredakan isu.
Ini bagi mengelak pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan ini untuk mencemarkan pemikiran masyarakat setempat. Faktor yang terakhir ialah dominasi antara kaum dalam sesebuah bidang, sama ada dari segi perniagaan, politik maupun pembangunan. Setiap kaum akan cuba untuk mengekalkan dominasi mereka dalam bidang mereka, dan ini akan menyebabkan kaum lain tidak dapat bersaing secara sihat dalam bidang tersebut. Dengan adanya konflik seperti di atas, maka usaha untuk mengukuhkan hubungan etnik perlu diteruskan lagi. Okay, Assalamualaikum. Saya Muhammad Syamil Aizat. Saya akan terangkan objektif kajian. Okey, pertama, objektif kajian untuk kertas kerja kami yang pertama adalah kita dapat mengenal pasti maksud konflik dan isu yang berlaku dalam masyarakat majmuk di dalam Malaysia. Dengan itu, kita dapat menerangkan dengan lebih jelas dan teliti maksud konflik serta mengetahui konflik-konflik yang berlaku di dalam masyarakat majmuk yang terdapat di dalam Malaysia ini. Okey, untuk objektif kajian yang kedua adalah kita dapat mengetahui dan menghayati kepentingan etika dalam menjalani kehidupan seharian, sama ada sebagai pelajar atau pekerja. Dengan ini kita dapat mengetahui dengan lebih mendalam dalam kepentingan etika dalam menjalani kehidupan seharian kita, iaitu kita dapat menghayati keharmonian dan keamanan dalam kehidupan bersama masyarakat majmuk. Untuk objektif kajian yang ketiga, iaitu yang terakhir, adalah dengan kita dapat menambah tahap kepekaan dan menyedari tentang pentingnya usaha mengekang dan membanteras amalan tidak beretika. Kita dapat meningkatkan tahap kepekaan dalam kepentingan berusaha untuk mengekang dan membanteras segala jenis amalan yang tidak beretika dalam masyarakat yang terdapat di Malaysia. Dan ini kita semua mudah untuk menyedari usaha yang dilakukan oleh kerajaan maupun masyarakat dalam usaha untuk mengekang dan membanteras amalan yang tidak beretika. Okay. Kajian literatur. Kajian literatur yang pertama, kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dengan temu bual ke atas 20 orang komuniti Cina Muslim di negeri Terengganu. Hasil kajian menunjukkan bahawa isu-isu yang berkaitan dengan pemakanan telah menjadi salah satu sensitif semasa saudara baru berkunjung ke rumah keluarga asalnya. Biarpun begitu, wujud dalam kalangan ahli keluarga bukan Muslim yang menghargai dan menerima perbezaan yang ada dalam agama orang lain dengan terbuka. Kajian literatur ini daripada kajian terdahulu oleh Zaharuddin Awang. Ini gambar rajah menunjukkan peratusan agama-agama di Malaysia. Kajian literatur kedua, kadar integrasi ini menjadi faktor sama ada ahli-ahli komuniti dalam masyarakat majmuk itu berpeluang untuk berinteraksi dengan ahli-ahli kaum lain. Menurut beliau, para pelajar yang berada di kampus mempunyai peluang dan kebebasan untuk bercampur gaul antara satu sama lain. Hubungan antara kaum menjadi baik sekiranya para pelajar mengambil peluang yang sedia ada, maka ia berkemungkinan mewujudkan jurang dan popularisasi kaum di kampus itu. Kajian dua ini daripada Abdullah Taib mengenai isu hubungan kaum di kalangan pelajar sekolah. Jadual ini menunjukkan saiz penduduk Malaysia. Kajian literatur ketiga, kajian ini bertujuan menilai sejauh mana pengaruh ejen sosial politik seperti sejarah, institusi keluargaan dan pendidikan yang dilalui meninggalkan kesan terhadap hubungan antara kaum. Hasil kajian menunjukkan sosial perkauman mampu melahirkan sentimen perkauman yang amat tinggi. Realitinya, sentimen perkauman masih lagi menjadi isu hangat dalam budaya politik masyarakat berbilang kaum. Kajian literatur ketiga dari Muhammad Ridwan T. Abdul. Ini contoh barisan kabinet kerajaan Malaysia, contoh peratusan menunjukkan Muslim sebagai majoritas. Seterusnya, metodologi kajian. Ini adalah merupakan cara penyelidikan untuk mengkaji dan menganalisa sesuatu kajian atau topik yang diberikan. Terdapat beberapa kaedah dan cara untuk mendapatkan idea daripada kajian mengenai sesuatu topik, sama ada isu-isu atau langkah yang boleh didapati melalui analisa yang telah dibuat.
Tujuan membuat kaedah ini adalah untuk memastikan kami mendapat info-info yang sahih melalui pelbagai jenis media dan akhbar mengenai topik yang kami kaji. Kami boleh membuktikan sesuatu info yang kami cari adalah melalui cara yang betul, seterusnya dapat difahami oleh pihak-pihak yang berkaitan. Di sini kami membentangkan kaedah yang diperolehi dan dipilih untuk melakukan kajian tersebut. Yang pertama adalah analisa kandungan. Melalui topik yang kami kaji adalah isu-isu dan agama dalam masyarakat majmuk. Kajian yang dibuat melalui analisa kandungan adalah kami mendapat sumber dan info yang sangat rakyat Malaysia tidak menitik beratkan sehingga mencetuskan perbalahan. Contohnya, dengan sistem pendidikan yang berbeza di negara kita ini, hal ini boleh memecah belahkan kesemua pihak dengan adanya sistem yang berupa mengasingkan agama dengan sekolahnya yang tersendiri. Ia sesuatu perkara yang sedang berlaku di negara kita sehingga menyebabkan hubungan antara mereka sangat renggang dan agak dingin di antara mereka. Seterusnya adalah kajian dokumentasi. Kajian ini pula merupakan kajian-kajian yang telah diperoleh oleh kami di dalam laman sesawang yang membolehkan kami merujuk tentang kepentingan tentang langkah-langkah yang perlu dibuat untuk menyelesaikan sesuatu topik yang kami kaji. Sebagai ringkasannya ialah segelintir rakyat di negara ini telah menjarakkan hubungan agama antara mereka. Mereka tidak mengambil berangsung akan keburukan dan kesan jika perkara ini berlaku secara berterusan. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita perlu mengambil langkah seperti ini. Seharusnya sering bertegur sapa antara satu dengan yang lain. Ini sangat penting. Sekian, terima kasih. Okey, bersama saya semula, Syamil Aizat. Okey, saya akan menerangkan dapatan kajian dan perbincangan. Okey, konflik secara amnya adalah suatu pertentangan yang telah melibatkan pertembungan antara suatu kelompok. Konflik sosial bertujuan untuk mengancam, menghancurkan serta melukai sesuatu kelompok yang telah dianggap sebagai lawan. Karl Marx telah dikenali sebagai sosiologi yang mana telah melahirkan teori konflik. Dalam hal ini, konflik boleh dipandang sebagai satu paradigma yang digunakan untuk memahami keadaan sesuatu masyarakat. Menurut Karl Marx pula, masyarakat yang terdiri daripada beragam jenis kelas sosial adalah sebuah ranah kompetisi yang digunakan untuk merebut sumber daya yang terbatas. Okey, di Malaysia, konflik telah banyak berlaku sejak zaman kemasukan China dan India ke tanah Melayu yang dibawa oleh British pada zaman dahulu. Menurut kepada nota pengajian hubungan etnik yang menunjukkan bahawa terdapat 5 sebab perbezaan utama mengapa manusia berperang, iaitu sebab yang pertama ialah salah faham dan penghinaan kepada agama, kemudian ideologi dan falsafah hidup dan warna kulit, dan akhir sekali bahasa dan perbezaan budaya. Okey, saya akan terangkan insiden yang berlaku. Insiden pertama ialah insiden rusuhan pembinaan kuil di Seksyen 23. Isu pembinaan kuil di Seksyen 23 Shah Alam ini berlaku pada tahun 2010. Isu tersebut telah menimbulkan kemarahan penduduk Melayu Islam di kawasan tersebut kerana majoriti yang membantah cadangan pembinaan kuil itu adalah Melayu Islam berbanding penganut agama Hindu. Kemudian bilangan besar penduduk Melayu Islam berada di kawasan itu bertindak dengan mengadakan perhimpunan selepas solat Jumaat bagi menyuarakan bantahan terhadap pembinaan kuil itu. Perkara ini dinyatakan oleh YB Puan Roziah selaku pengurusi Jawatan Kuasa Tetap Kebajikan. Beliau menegaskan bahawa keputusan yang telah dibuat selepas mengambil kira pandangan semua pihak dan berharap bahawa semua pihak dapat menerima keputusan ini dengan hati yang terbuka. Kesan daripada berlakunya isu ini, hubungan antara kaum Melayu Islam dan juga penganut agama Hindu di kawasan itu akan renggang disebabkan oleh isu tersebut. Okey, kemudian isu tulisan Jawi, isu perkauman yang berlaku di Shah Alam. Donzo yang merupakan lembaga pengelola sekolah membantah penggunaan tulisan Jawi pada buku teks. Kira-kira 500
daripada pertubuhan badan bukan kerajaan iaitu NGO telah berhimpun dan mengadakan Kongres Agadozo diharapkan berhubung dengan isu pembelajaran tulisan Jawi di sekolah vernakular. Presiden Games menjelaskan bahawa tindakan itu bertentangan dengan dan menyalahi Akta Pendidikan 1996. Insiden yang ketiga adalah insiden kerusuhan di Kuil Mahal Mariamam. Isu ini berlaku pada 2 hari iaitu 26 hingga 27 November 2018. Insiden ini menyebabkan kematian seorang ahli bomba iaitu Muhammad Adib. Insiden rusuhan ini berpunca daripada perselisihan faham di antara pihak kuil dan pihak pemaju iaitu One City Development Sdn Bhd dalam pemindahan kuil yang telah menyebabkan kerosakan harta benda awam. Selepas rusuhan ini berlaku, Menteri Perpaduan dan Kesejahteraan Sosial P. Wahda Moti mengatakan sidang media di lobi Parlimen dilaporkan telah mengatakan bahawa kelewatan dalam mengambil tindakan menyebabkan kejadian menjadi lebih teruk. Jadi pemimpin seharusnya bertindak dengan bijak dan waras dalam memberi kenyataan kerana disebabkan kecurangan mulut pemimpin itu semasa memberi kenyataan boleh menyebabkan rusuhan tersebut tukar menjadi lebih teruk. Politik juga antara salah satu sebab perpecahan kaum di negara kita menjadi semakin pudar sekian hari. Selain itu juga, media juga boleh mendorong rakyat untuk membersihkan diri daripada bercampur dengan kaum lain. Berbalik kepada politik, hal ini berlaku apabila setengah parti politik ditubuhkan demi memperjuangkan hak semata-mata, namun tidak semua parti berasaskan kaum semata-mata. Di samping itu, dari sudut pembangunan ekonomi dan penggiahan kuasa di negara kita juga tidak seimbang yang menyebabkan punca isu perkauman. Hal ini berlaku sejak daripada zaman jajahan British lagi, di mana masyarakat dibesarkan mengikut pekerjaan. Orang Melayu ditempatkan di perkampungan untuk menguruskan kerja pertanian, orang Cina ditempatkan di badan untuk menguruskan perniagaan, dan orang India pula ditempatkan di kawasan peladangan untuk menguruskan kelapa sawit dan pengurusan getah. Tuntasnya, sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah peka terhadap isu perkauman yang berlaku di dalam politik negara kita. Dan sebagai ahli politik, mereka seharusnya menjadi contoh kepada rakyat untuk mengeratkan lagi hubungan sesama rakyat tanpa berbilang kaum. Tambah lagi, ahli politik harus mendekatkan diri dengan rakyat supaya keakraban sesama rakyat menjadi lebih erat dan harmoni. Amalan bersangka baik terhadap agama lain juga perlu ada di dalam setiap fikiran manusia. Tidak mengira kaum dan agama kerana amalan ini bukan sahaja dapat menjaga hubungan antara kaum, malah dapat menjadikan negara menjadi aman makmur. Di setiap agama, terdapat amalan tolong-menolong antara satu sama lain, tidak mengira agama. Maka, jika mengamalkan amalan tersebut, maka tidak akan timbul isu pergaduhan antara agama akibat daripada itu. Ibu bapa perlulah berperanan mendidik mereka agar anak-anak dapat diterapkan dengan amalan tersebut dan juga menghormati agama lain. Yang terakhir sekali ialah menganjur hari komuniti. Dengan mengadakan hari tersebut, ia dapat mengeratkan hubungan antara komuniti dan juga dapat mengekalkan perkauman antara kaum. Selain itu, ia juga dapat mengekalkan diskriminasi dan tidak menyentuh sensitiviti kaum. Kesimpulannya, sebagai masyarakat bertamadun, kita tidak sewajarnya membiarkan konflik agama berlaku kerana akan memberi kesan kepada masyarakat beragama dan generasi akan datang. Justru itu, kita sebagai Islam haruslah sentiasa mengingatkan tentang cara menjaga kesucian antara agama. Allah Subhanahu Wa Taala tidak melarang orang Islam mengadakan hubungan baik dengan orang bukan Islam, tidak menjadikan kesalahan mengadakan hubungan dengan orang bukan Islam, dan keharusan itu meliputi semua kafir dengan syarat mereka tidak mengancam Islam serta umatnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana kamu dan tidak mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Surah Al-Mumtahanah ayat 8.
Pemimpin perlulah ada belas kasihan kepada rakyat yang inginkan kestabilan dan keamanan negara agar berpeluang untuk meneruskan kelangsungan hidup dengan selamat dan terjamin. Sudah cukuplah kekacauan dan konflik di negara asing sebagai pengejaran kepada kita.